Komisi Karya Masjid Kampung Kelantan Senayan serta Barista Ahli Kuasa yang dipanggil tetamu kita Ustaz Samsul Hamdi Ismail ataupun Samsul Debat. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pada dengan baik sambutan Bang Hijrah Kampung Kelantan Senayan, Ahli Kuasa telah bersetuju untuk mengundang Ustaz Samsul memberi ceramah pada malam ini. Jadi tak apa melengahkan masa. Saya tahu tuan-tuan dan puan menunggu kehadiran beliau di masjid ini. Jadi dengan itu saya dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Samsul Hamdi Ismail untuk menyampaikan ceramah. Jadi dengan segala hormatnya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa la karihal kafirun wa la karihal musyrikun wa la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid yang bahagia, tuan imam, imam 1, imam 2, imam 3. 3 ke 2? 3. Ustaz Latif pada ya, saya lupakan juga barisan jantan kuasa masjid, kepimpinan kampung di semua peringkat. Tidak saya lupakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita memilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah malam ni ramai. Ya kan, ramai lah ni kan. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Kan? Alhamdulillah. Jadi berbekalkan semangat hijrah, ramailah kita datang. Masing-masing dah baca doa akhir tahun, dah baca doa awal tahun malam tadi. Jadi ini benda baik yang pertama kita antara benda baik yang awal kita buat di awal hari kita. Kan? Kita mengisinya dengan majlis ilmu. Bukan sebab dek Syamsul debat dah, tapi sebab dek memang nak dengar majlis ilmu. Jadi bila sebut pasal tu pun malam tadi heboh bergaduh dalam WhatsApp. Tak ada mana doa awal tahun akhir tahun dah teh. Kan? Tak ada orang buat dah teh. Ramai orang buat. Dia saja. Yang bercakap tu masalah tak ramai. Dia punya bunyi tu macam ramai. Kebanyakan yang komplain tu memang tak ke masjid masalah. Kan? Jadi pedulian lah. Kan? Pedulian. Orang buat kata Monti Bosa tu orang yang lahir salah hari bulan. Pedulian lah. Yang habis dipermudahkan. Guru-guru kita, ulama-ulama terdahulu memudahkan kita. Di sistem dalam kitab Yasin tu dah ada dah. Wirid, zikir semua dah ada dalam tu. Baca Yasin macam ni, lepas tu macam ni. Dipermudahkan untuk kita. Tu yang ada doa awal tahun, akhir tahun pun ada kat situ. Memudahkan kita. Sebab tak ramai yang dapat sekolah Arab dah. Kan? Tak ramai dah. Tak erti pun ada. So, dah ada pulang tu alhamdulillah, rahmatlah kita ni dah ada dah benda paman tu, tinggal nak baca. Kan? Tinggal nak baca. Kalau tidak kan, kalau dapat kono akal ke orang habis semua kan, lagi susah. Ni benda dah confirm. Okey, bacalah benda baik. Doa akhir tahun, doa awal tahun. Bermohon ke Allah Taala sebelum buku kita tu ditutup. Mudah-mudahan elok.
Kan? Yang kita kena pertikaikan yang mengangkang ke rumah tu. Yang tak buat apa tapi sibuk ngaban pasal orang. Orang semua tak betul. Yang betul dia je. Kan? Ni belum start lagi dah. Mau start ni, lambat ni kan. Yang dia kena start dia satu dulu. Jadi makna kata bila sebut peristiwa hijrah tiap-tiap tahun ni, ma'al hijrah tiap-tiap tahun. Ada setengah orang tu ma'al hijrah tu dia fikir yang pertama dia dapat baju baru sebab dia nak berarak. Tuan tahu je lah, kecuali orang sini kan. Ada orang tu ma'al hijrah ni dia dah fikir dah ceramah ada buat tak? Dia tanya. Sebab dalam ceramah tu dia fikir siapa penceramah. Dan selain daripada itu lepas penceramah tu datang apa makan lepas tu. Tapi bukan orang sini lah, tempat lain tau, tempat lain. Sini okey, tak kira warna dah, makan tu tak peduli dah kan, tapi nak dengar ceramah tu. Kan? Mesyuarat tu bergaduh tu nak tentukan menu. Kono pula suaikan dengan menu kegemaran penceramah tu masalah tu kan. Peduli lah kalau penceramah Terengganu ke Johor, peduli kan bagi masak lemak cili tu. Biar menyalur mata tu. Kita pergi tempat orang boleh makan orang, biar orang datang pergi tu dia makan makanan kita. Peduli lah, pedas tak pedas, sakit perut lah. Kan? Kan? Jadi makna kata pengisian ni, hijrah ni. Jadi kalau kita tengok kan, macam mana satu hadis Nabi, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw amratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Yang bermaksud barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan duniawi atau kepentingan wanita yang dinikahi, maka manfaat hijrahnya pun sesuai dengan apa yang dituju. Bila sebut tentang hadis ni kan, waktu zaman Nabi dulu, bila Nabi nak berhijrah, Nabi diperintahkan Allah Ta'ala berhijrah. Sebelum saya kaitkan apa yang berlaku pada masyarakat hari ni lah ya, kita tengok. Bila Nabi diperintahkan hijrah, Nabi tak tahu ya, memang Nabi fikir nak berhijrah tu ya. Tak ada ragu-ragu dalam kepala otak Nabi tu, tak ada ragu-ragu dah. Malahan sepanjang perjalanan Nabi hijrah tu tidak sekali pun Nabi menoleh ke belakang. Nak reverse balik. Macam tak yah ya, kan tak ada. Macam kita lah kadang-kadang nak pergi ke tidak ceramah ni. Dah start motor lah. Kang tak apa khabar kat orang ni kan. Edena selama ni tak datang. Payah tu kan. Duduk dia balik. Bang tak pergi ke bang? Kajak dia lah, kajak dia. Tak, Nabi tak ada. Dah kata pergi lah. Masa tu Nabi, waktu Nabi di Mekah tu, Nabi dah mula ada pengikut, dah mula ada pengaruh. Tetapi kalau ikutkan Nabi bolehlah nak bertahan lagi, tapi Allah Ta'ala perintahkan berhijrah. Maka Nabi berhijrah. Bila Nabi berhijrah, pengikut-pengikut Nabi yang setia ikut. Adalah seorang tu pula, seorang pemuda. Seorang pemuda ni dia pun nak hijrah juga. Tapi bila dia nak berhijrah, sebab apa dia hijrah? Sebab girlfriend, bukan girlfriend lah, perempuan, ada seorang perempuan tu dia minat dengan perempuan tu. Dan perempuan tu nak berhijrah. Jadi dia pergi sebab perempuan tu nak berhijrah. Jadi dia ikut sama. Dekat situlah yang keluar hadis Nabi. Nabi sebut inna a'malu binniyat tu, kat situlah mula. Setiap satu amalan, setiap satu pekerjaan itu bermula dengan niat. Apa yang kita dapat dengan niat kita tu. Maka tu tadi hadis tadi sebut apa yang kita niat tu, yang apa yang kita tuju itulah kita dapat. Kan? Tu sebabnya dalam sembahyang gitu. Niat ni mustahak ni, sebab niat ni akan pegang kita. Tu saya berak dengan Imam Fadil kan tahu. Dia khabar saya budak hari ni nikah niat pun tak ada. Nawaitu tak ada. Cuba tanya oleh budak tu, kenapa kau nak nikah? Rasa nak nikah lah bah, apa sah? Sebabkan kawan habis semua nikah dah. Nampak tu kan, nampak nawai tu sebab kawan habis nikah dah. Sebab apa kau nak nikah? Tak tahan mana tengok perempuan tu dah. Tapi itulah kalau nak selamat, kalau dah kita poning-poning malah dalam dunia ni, apa benda yang kita buat dah poning-poning, dah tak tahu nak buat apa, niat kerana Allah. Selesai dunia akhirat. Sebab nak nikah tu, kenapa kau nak nikah? Kerana Allah. Cuba cari macam tu. Mana perempuan yang belum kahwin anak kita tu, pesan kat dia, kau nak nikah tu yang niat laki. Kau tanya dia, lillahi ta'ala. Kalau tu lah niat ramai lah yang tak kahwin masalah yang ramai yang boleh jawab macam tu, lillahi ta'ala ni, kenapa kau nak kahwin? Kerana Allah. Masalah yang jawab macam tu kebanyakannya lelaki yang dah kahwin. Itu salah tu kan. Itu salah tu kan.
Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Kan? Abang kan ada bini, kenapa abang nak kahwin dengan saya? Kerana Allah. Nampak? Saya dah bagi pilihan jawapan yang senang tu. Kan? Lepas ni dah ada, dah pun nak jawapan nak putih. Kan? Orang perempuan dah mula bongi. Kan? Lain kali jangan bagi pecamah. Lain macam masa sebut kan? Kan? Ni contoh. Saya bagi contoh. Makna nawai tu. Sebab kalau kita tak ada niat, benda tu dapat ponik. Niat kita kalau kerana dunia, dunia lah. Tadi kan? Dalam hadis yang awal tadi sebut kan? Apa yang kita niat, apa kita tuju, itulah kita dapat. Kenapa kau pergi kerja? Sebab dia nak cari ni, sebab dia nak cari duit lebih sikit. Tu dia dapat. Dapatlah duit lebih tu kan. Mungkin dapat, mungkin tak, tapi kalau dapat tu lah kita dapat. Lain tak dapat apa. Tu kan Nabi dulu cakap akan tiba masanya akhir zaman nanti ada orang bersemayang tetapi dia sebenarnya tidak bersemayang. Ada orang dia semayang ikut-ikut ya. Orang rukuk dan rukuk ni. Jadilah cerita macam cerita orang asli tu. Yang orang asli ni ikut DO tu. DO tu kata dia happy sangat hari ni naik pangkat. Tok ikut saya. Dia bawa Tok Batin tu. Tok Batin ni ikut pergi mana? Ikut pergi hotel. Saya tak biasa makan hotel. Tak apa, pergi ikut saja. Apa saya buat aja. Baik. Sampai ke hotel tu kawan tu ambil pinggan, dia pun ambil pinggan. Kawan tu ambil nasi, dia ambil nasi. Ambil lauk. Dia letak balik lauk tu, Dia ikut motor lah. Ambil ikan. Ambil sayur tu, dia kongkong, dia pun kongkong kan, letak, dia pun letak. Duduk, dia pun duduk depan, makan, dia pun makan. Dia tengoklah orang tu minum, dia pun minum. Memang ikut betul lah sebab dia tak pernah pergi ke hotel ni. Memang tak pernah makan kat hotel semua hidup lah. Sudah dah habis makan, ada tersalit pula kek gigi tu kan. Dia pun panggil waiter tu. Dia pun panggil, dua orang datang. Bila dua orang datang kan, dia pun kan kita bisik-bisik ya, dia pun jenis ambil pencukik gigi tu. Pencukik gigi. Yang Tok Batin tadi, apa dia nak saya nak. Contoh sama. Dia hulu dapat cukik gigi kan tutup sini. Dia pun nah, dia macam tu pula berbunyi dia. Dah habis makan keluar macam sedap tak makan? Memang sedap. Tapi apa pula? Yang last tu keras sangat lah dia. Ditolan dan cukik gigi. Sebab dia tak nampak dengan nak makan. Kan orang tak reti macam tu lah. Main ikut-ikut macam tu lah. Kira kita hidup macam tu lah. Main ikut, main belasah ya kan. Tak ada ilmu macam tu lah. Kan? Bila tak ada ilmu, belajar. Niat pun nak kena betul. Asas nak kena betul. Basic dalam hidup kita. Semayang kenapa? Kerana Allah.